Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin وقدوة للمؤمنين وقوة للمسلمين ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Selesai kita salat fardhu maghrib di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih mengurniakan nikmat kesihatan, kemampuan pada kita semua, sehingga kita dapat sampai buat kesekian kalinya di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan perintahnya, mendekatkan diri kepadanya, dan meneruskan lagi amal kebajikan kita sampailah Allah mengizinkan kita kembali kepadanya. Bulan Syawal juga bulan yang barakah, bulan meneruskan kebajikan. Kalau bulan Ramadan bulan kebajikan, bulan Syawal ni bulan kita nak meneruskan kebajikan. Kita nak meneruskan sembahyang berjemaah kita, nak meneruskan amalan sedekah kita, nak meneruskan tilawah Quran kita. Bukan semangat ataupun amalan itu berhenti dengan habisnya Ramadan. Itu bukanlah tanda-tanda orang yang mendapat fadilat Ramadan. Seterusnya, alhamdulillah, Allah lapangkan masa kita pada malam ini untuk kita duduk sebentar majlis ilmu dalam kuliah bulanan kita, kembali menyambung pengajian tafsir kita setelah sebulan kita bercuti kerana kita mentelaah ilmu-ilmu dan hukum hakam berkaitan dengan puasa. InsyaAllah malam ni kita nak sambung tafsir ayat yang ke-6 surah Al-Alaq, muka surat 290. Firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan tengoklah baris yang keberapa tu, yang bermula dengan ayat kalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat tu. Sebenar bahawasa manusia melampaui had hukum Allah. Ni ayat ni dia mula dengan kalla. Kalla tu sebenar-benarnya, sememangnya manusia ni pada hakikatnya, tu Allah Ta'ala dah memberi satu penegasan bahawa sifat manusia ini layatra, kan, melampaui had hukum Allah. Apa yang Allah tetapkan itu pada hakikatnya, pada sebenarnya, manusia ni dia suka melampaui. Benda yang Allah kata tak boleh, dia nak buat juga. Benda yang Allah suruh dia buat, dia mengelak daripada dia buat. Kerana sifat manusia ni layatra. Tara ni maknanya tarut syaitan.
Kan? Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Allah sebut dalam ayat lain kan, pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, berdakwah kepada dia, innahu tagha, kerana sungguhnya Fir'aun ni dia dah melampau. Jadi kita perlu kepada peringatan, perlu kepada dakwah, perlu kepada nasihat-menasihati untuk menyelamatkan diri kita ni daripada sikap melampau. Itu keperluan pada fitrah kejadian manusia yang Allah kata fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat-menasihatilah sesama kamu, kerana peringatan itu, tazkirah itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Tapi kalau tazkirah, peringatan tadi tak bagi manfaat kepada dia, maka dia bukan orang beriman lah. Sebab Allah kata macam tu, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan ini, tazkirah ini, nasihat-menasihati, tegur-menegur ini manfaat bagi orang yang beriman. Tapi kalau dia tak nak terima nasihat, dia sombong, dia ego, dia bongkak daripada menerima nasihat, maka dia bukan di kalangan orang yang beriman. Itu adalah mafhum daripada ayat tadi. Jadi Allah cerita hakikat manusia ni dia suka melampaui. Bahawa Allah lihat dirinya kaya harta. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha memerhati sifat manusia ni, yang bila Allah bagi sedikit harta, Allah bagi sedikit kekayaan dan kemewahan, dia akan rasa itulah segala-galanya. Dia tak perlu lagi nak terima nasihat orang sebab dia dah ada harta. Dia tak perlu nak tunduk kepada orang lain kerana dia dah senang. Dan dia merasakan bahawa harta dia ni sudah cukup untuk menyelamatkan dia di dunia ni. Kerana orang yang macam ni, dia nak senang di dunia saja. Sementara akhirat, dia kata itu urusan lain. Masih muda, aku lambat mati lagi, kan? Aku nak bekerja, hidup aku untuk mencari kesenangan. Nanti ada ayat yang sampai Allah tarik nyawa dia secara mengejut. Waktu tu dia kelang kabut, apa pun tak ada, tak buat preparation. Tu yang Allah Ta'ala kata, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, bagi aku hidup sikit lagi boleh tak? Sikit lagi. Sebab aku nak buat amal kebajikan, nak sembahyang, nak sedekah, nak baca Quran, nak buat segala amal jariah. Yang ni yang kita bimbang. Sebab tu bulan Syawal ni, hari pertama bulan Syawal ni dia panggil Yaumil Aid, hari kita kembali kepada fitrah, Aidul Fitri tu. Kembali pada fitrah tu, kita nak kembali kepada keadaan asal kita. Kalau keadaan asal kita boleh makan, boleh minum, kita nak kembalilah kepada keadaan asal. Keadaan asal ni boleh bersama suami isteri, nak kembali keadaan asal kita boleh buat benda-benda yang sepatutnya. Dan kembali itu juga maksudnya kembali kepada fitrah kejadian Allah Ta'ala, fitrah penciptaan Allah Ta'ala pada kita. Allah ciptakan kita ni untuk beribadat, untuk sembah pada dia. Maka bulan Syawal ni bulan kita nak kembali menyembah pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ada orang masa bulan Ramadan ni, dia tak sembah Allah, dia sembah Ramadan tu. Sebab itu bulan Ramadan ni pada dia bulan ibadat, pesta qiyamul, pesta Quran, pesta sedekah sebagainya lah. Habis bulan Ramadan, habis dah dia pun habis dah. Dia kembali dengan sifat asal dia. Sifat asal itu bukan itu maksud kembali kepada fitrah. Maksud kembali kepada fitrah ni, kita kembali jelas kepada tujuan Allah mencipta kita. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu hakikat Allah cipta kita. Allah nak kita sembah dia. Maka Tuhan Ramadan dulu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Syawal, dan Tuhan itulah Tuhan bulan-bulan yang lain. Itu makna kembali.
Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, turun ayat ini hingga akhirnya pada Abu Jahal. Mengikut tafsiran Syekh Muhammad Said Omar, pengarang tafsir ini, dia kata ayat ini turun kepada Abu Jahal. Siapa Abu Jahal ni? Abu Jahal ni dia adalah musuh ketat Nabi SAW. Dan jangan tertukar dengan Abu Lahab. Kan Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Abu Jahal ni kawan ataupun orang yang sebaya dengan Nabi saja. Dan dia ni antara orang yang memusuhi Nabi, orang yang bukan orang yang beriman. Dan dia orang yang kaya raya, orang yang terkenal keturunan dia, kabilah dia. Maka Allah turun ayat ni. Turun ayat ni nak menceritakan bahawa kekayaan yang ada pada dia itu sedikit pun tidak menjamin dia selamat di akhirat. Tak selamat. Yang nak selamat ni mestilah dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau dia kafir, dia buatlah kebajikan macam mana sekalipun, tidak dikira sebagai pahala dan ganjaran yang baik sisi Allah Ta'ala. Soal Allah nak masuk dia dalam syurga nanti, itu cerita lain, itu bab lain. Itu bukan pada syariat. Macam ada orang tak solat, tapi Nabi kata ada orang ni dia tak solat pun, tapi dengan izin Allah Ta'ala dia masuk syurga. Itu bab lain. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Tapi pada syariat dia mesti Islam untuk mensahkan amalan dia, untuk mentasihkan kebajikan dia. Turun pada Abu Jahal, menyatakan asbab yang menjadi lalai daripada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ni Allah turun kepada Abu Jahal kerana kufurnya dia kepada Allah Ta'ala disebabkan kekayaan, kemewahan yang Allah bagi kepada dia, maka sifat-sifat Abu Jahal ni ada pada zaman kita ini, dan sifat ini dia akan berkekalan sampai hari kiamat. Cuma wataknya saja berbeza. Bila Allah bagi kekayaan kepada kita, kesenangan kepada kita, sepatutnya kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita menterjemahkan kesyukuran itu dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia. Jadi itu sebab-sebab kadang-kadang seseorang itu dia boleh jadi lalai, dia boleh jadi hanyut dengan sebab kekayaan dia, kan? Dengan sebab kesenangan yang Allah bagi dekat dia. Kekayaan, kesenangan ni bukan mesti duit ringgit saja. Kadang-kadang senang ataupun kaya ni Allah bagi dengan sebab anak pinak keluarga dia, dengan sebab rumah dia, dengan sebab kenderaan dia, bukan mesti duit saja. Jadi kadang-kadang hal-hal itu melalaikan kita. Bukan salah, tapi jangan sampai hal itu melalaikan kita. Kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tu ayat dah. Kan, kenapa kamu dilalaikan dengan at-takasur? Dilalaikan dengan sikap nak berlumba-lumba mengejar kekayaan, nak membina kemewahan, nak menambah-nambah harta benda kamu. Bukan salah, tapi alhaakum. Kenapa keadaan itu melalaikan kamu? Sepatutnya orang yang beriman bila dia kaya, dia semakin bersyukur. Sepatutnya dia, rumah dia yang besar, dia menjadi orang bersyukur. Kereta, kenderaan dia yang banyak, dia menjadi orang bersyukur. Tapi malangnya, kekayaan yang Allah bagi kat dia tu menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Yang tu maksud ayat ni. Mana kekayaan itu melalaikan. Sahabat-sahabat Nabi ramai yang kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Osman kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Ramai yang kaya. Dan kaya mereka bukan kaya sikit-sikit, bukan kaya macam kita. Level kaya mereka ni diceritakan Abdul Rahman bin Auf tu antaranya dalam Hayatus Sahabah, dia cerita dalam kitab Hayatus Sahabah, punya kaya Abdul Rahman bin Auf ni sampai kalau dia pi musafir, dia pi menega, dia tak bawa barang,
dia hanya buat kunci saja. Dan kunci-kunci gudang dia itu dibawa oleh beratus ekor unta. Barang-barang tak payah tanya. Dah kalau unta tu hanya bawa kunci-kunci gudang saja. Kalau kita hari ni berapa puluh kontainer tak tahu. Seseorang sahabat tu dia punya kekayaan dia. Tapi adakah kekayaan itu melalaikan mereka? Tidak. Tak. Kenapa? Kerana iman mereka, kerana takwa mereka. Yang tu yang kita nak. Kita sibuk dengan kerja, sibuk lah. Tapi bila sampai surah Allah Ta'ala, kita kena tinggal semua. Kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Jumaah tu yang kita duk baca tu, iza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kena tinggal perniagaan, kena tinggal pekerjaan kita, kena tinggal benda-benda yang melalaikan kita, kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan bila dengar azan, oi, duk kalut itu, duk kalut ini lagi. Tambah adat kita orang Melayu ni, bulan Syawal ni sebulan raya. Raya dia sebulan. Bukan satu Syawal tu, bukan sehari. Kan sunnah Nabi, raya tu sehari je. Raya tu satu Syawal lah. Lepas tu dia start puasa dah. 2 Syawal tu dia tak ada apa dah. Dia kira puasa, dia kira balik pada biasa lah. Tak ada. Kita sebulan terus raya. Kalau kata bakat lemah tu lajak orang sampai raya haji. Straight. Jadi yang inilah bukan salah. Adat tu tak salah. Selagi mana adat itu tak bercanggah dengan syariat, tak ada masalah. Kita nak raya-raya lah. Kan? Silakan. Tapi jangan sampai pi jamuan itu, pi open house itu, pi majlis Aidilfitri, sampai kita tak sempat nak sembahyang jemaah, sampai kita tak sembahyang, sampai kita tak puasa 6. Rugilah. Kan? Ni masa untuk kita puasa 6 sebulan ni tak lama. Ni dah 6 Syawal. Man shama ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin faka'annama shama ad-dahri. Siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia sambung lagi 6 hari, seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Itu berdasarkan ayat Quran. Allah kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat satu kebaikan bersamaan dengan 10 ganjaran pahala. Jadi dia berpuasa 6 hari bersamaan dengan 60 hari. Dia berpuasa pula 30 Ramadan bersamaan dengan 300 hari. So 300 campur 60 jadi 360 hari. Bulan Islam 360 hari setahun. Bukan bulan bulan putih. Bulan Islam sebulan mesti 30 hari kan. Jadi 360 hari. Persamaan dia macam tu. Bukan berpuasa selama setahun, pahala tu bersamaan dengan setahun. Jadi itu makna dia. Kita makan, kita minum seperti biasa bulan Syawal ni, tetapi carilah 6 hari untuk kita berpuasa. 6 hari untuk kita berpuasa kerana kita nak meneruskan kebajikan-kebajikan yang kita dapat hasil daripada madrasah Ramadan pada Ramadan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi, dan beriman dengannya itu kasih dunia. Hatu yang kita takut ni. Kan beriman dengan dunia, maksudnya cinta kepada dunia dan harta. Cinta kepada dunia dan harta. Yang ni yang Nabi kata musibah yang menimpa umat Islam ni dengan penyakit al-wahan. Al-wahan. Walakinna fi qulubikum al-wahan. Kamu ditimpa dengan penyakit al-wahan. Sahabat tanya, wahan tu apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, al-wahnu tuhib, kamu cintakan dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan takutkan kematian.
Orang yang cinta dunia ni, dia melampau. Dia melampau cari harta. Dia melampau mengejar kemewahan. Dia melampau cari kekayaan ni. Dia melampau. Automatik dia akan ditimpa lagi satu penyakit, wa karahiyatul maut, dia takut mati. Ni penyakit 2 serangkai. Bukan 3 serangkai, 2 serangkai. Hak 3 serangkai tu tak apalah, kita tahulah ubat dia. Ubat dia pergi hospital, pergi klinik, pergi farmasi ke apa. Tapi penyakit 2 serangkai ni tak ada ubat tu di hospital. Ubat tu ada di kuliah-kuliah macam ni. Ubat tu ada dalam majlis-majlis ilmu. Bila kita terlalu mengejar keduniaan ni, automatik dia akan ditimpa dengan takut mati. Bila takut mati ni, dia sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Tu yang tak sempat datang masjid, tak sempat nak pergi majlis ilmu. Kalau musim-musim raya ni ada ibu bapa bagi tahu kat saya, anak dia tak balik ziarah dia raya. Kan? Kenduri pun tak balik. Mati pun dia tak balik. Kan? Raya ni apalah sangat. Kan? Tak balik terasa ibu bapa. Tapi anak tu bukan biasa-biasa. Anak tu pengurusi masjid. Anak pengurusi masjid pergi umrah ni 2 tahun sekali pergi umrah. Kepiah atas kepala. Kan? Ni saya nak kata tuan, tak payah puasa, tak payah semayang, sia-sia kan? Kan? Tak payah sedekah, tak payah baca Quran. Tak payah buat apa. Kenapa? Kerana tak ada nilai, sia-sia kan? tak ada nilai, sia-sia kan? Buang masa kan? Benda hak utama tu tak selesai. Duk kalut dengan benda-benda lain. Duk kalut semayang, puasa, mak ayah dia terasa. Jadi sia-sia yang amalan dia. Kan? Wa kana haba'an mansura. Amalan dia tu seperti pasir yang berterbangan saja. Yang tak ada nilai, tak ada faedah apa. Ini cerita dunia tu. Jadi jangan sampai kita berat sebelah. Jangan kita jadi berat sebelah. Kita bersungguh pada satu hal, kita tinggalkan pada satu hal yang lain. Dia mesti sekali. Kan? Kita nak cari dunia pun cari, dalam masa yang sama akhirat pun kita kena cari. Tips Imam Syafi'i ni dia orang meniaga. Dia orang meniaga. Jadi banyak fatwa-fatwa ni dia kaitkan dengan meniaga, sebab dia orang meniaga. Dia kata apabila aku berniaga dengan Tuhan, manusia akan mengejar untuk berniaga dengan aku. Apabila aku mencari akhirat, dunia akan mengejar mencari aku. Hak tu kita jangan tinggal. Biar kita mencari akhirat sehingga dunia yang mencari kita. Kalau kita duk cari dunia, akhirat tak akan cari kita. Kerana akhirat ni sifat dia, kita mesti mencari dia. Dunia kita tak payah mencari. Kerana bila kita cari akhirat, dunia tu dia akan cari kita. Tapi bila kita rasa dunia ni sentiasa tak cukup, yang itulah yang akhirnya kita meninggalkan akhirat. Itulah kenapa Allah nak kaitkan ayat ini dengan ayat sebelum ni. 5 ayat sebelum ni Allah cerita Nabi duduk di Gua Hira, Nabi terima wahyu daripada Jibril. Kita buat satu kesimpulan daripada 5 ayat sebelum ni tentang ilmu. Ilmu ni mesti dipelajari. Bila kita nak faham ilmu, kita kena baca. Sebab tu Iqra, kena baca. Kemudian bila Allah kaitkan ayat yang ke-6 ni dengan satu penjelasan ataupun penekanan bahawa manusia ni lara, manusia ni melampau. Apa kaitan dia? Kaitan dia, Allah suruh
kita belajar, Allah suruh kita mencari ilmu, Allah suruh kita membaca. Tapi apa yang manusia sibuk, apa yang manusia cari, sebaliknya. Apa yang manusia cari? Manusia cari kemewahan yang melampau. Kena faham tu, yang melampau. Sebab tu Allah kata, kalla innal insana la yatgha. Maksudnya dia melampau dalam hal-hal keduniaan itu, sampai dia tak sempat, dia tak ada masa. Dan kemegahan, samalah sekali harta dan kemegahan tu. Maka antara ayat ini dengan yang dahulu lama masa. Memang lama masa lah. 5 ayat sebelum ni cerita dia di Gua Hira, sebelum Nabi jadi Nabi lagi, kan? Tapi start ayat yang ke-6 ni, ini cerita Nabi berhadapan dah dengan puak-puak musyrikin. Lama tak? Lama masa dia. Allah kata seolah-olah macam inilah bahasa mudahnya. Wahai Muhammad, kamu nak berhadapan dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir ini, kamu kena ada ilmu, kena ada pengetahuan, kena ada bekalan dalam dada. Bila Nabi dah start berdakwah kepada puak-puak ni, maka Nabi menggunakan ilmu yang diajar kepadanya, yang Allah wahyu kepada dia, yang malaikat ajar kepada dia. Nabi guna ilmu tu lah untuk berdakwah kepada manusia yang nama dia orang musyrikin ni secara khusus lah. Nabi guna pengetahuan tadi tu untuk berdakwah kepada puak-puak musyrikin yang sifat mereka melampau batas. Melampau batas. Bila kita hari ni baca ayat ni, maka ayat ni bukan untuk musyrikin dah lah. Ayat ni untuk kita lah. Puak-puak tu dah mati habis dah. Jadi ayat ini bila kita baca, ayat ini kena pada diri kita. Maka kita kena ambil pengajaran, kita kena ambil pedoman, supaya kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang melampau. Maka Rasulullah SAW suruh hubung dengannya, maksudnya kaitan ayat ni dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat selepasnya, inna ila rabbikar ruj'a. Ini seterusnya, bahawa kepada Tuhan engkau wahai manusia itu kembali dengan hidup hari kiamat. Ini ayat dia. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kamu pasti kembali kepada Tuhanmu. Bila kita nak kembali kepada Tuhan ni, kaitan dia, kita nak bawa bekalan apa? Kita nak bertemu dengan Allah tadi ni dengan bekalan apa? Kita nak balik kampung baru ni. Tak balik kampung lah. Nak balik kampung baru ni, bekalan dia apa? Bekalan dia baju 5 pasang, kain plekat 4 lai, contoh lah kan. Lepas tu bekalan dia duit minyak, duit tol, duit raya. Tu bekalan dia. Sama juga bekalan anak kita nak balik kampus ke, nak pergi sekolah ke, ada bekalan dia. Dan kita nak kembali kepada Allah dengan bekalan apa? Kita nak kembali kepada Allah, salah satunya dengan bekalan ilmu yang disebut pada ayat sebelum ni, kan? Kena bekalan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak beramal? Macam mana kita nak semayang? Kalau kita tak faham, kita tak belajar, kita tak ada ilmu tentang semayang. Macam mana kita nak mengaji Quran kalau kita tak ada ilmu tentang Al-Quran tu? Paling-paling tidak ilmu tajwid, ya, ilmu fasahah. Macam mana kita nak tahu baca kalau kita tak tahu ilmu Al-Quran tu? Dan macam mana kita nak beramal dalam kehidupan kita kalau kita tak tahu ilmu-ilmu tentangnya? Jadi sebab itu ilmu ni bekalan. Dengan ilmu tadilah dia akan membawa kepada taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu mencari bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah taqwa.
Bukan bekalan tadi ni duit ringgit. Bekalan yang nak hidup semula di padang mahsyar nanti ni, bekalan dia bukan dengan duit ringgit. Bukan juga bekalan dia dengan rumah kita, bukan juga bekalan dengan kereta motor kita, tidak. Bekalan dia dengan takwa. Nak boleh capai ketakwaan tadi tu mesti dengan cara kita belajar. Mesti dengan cara belajar. Tak ada jalan lain, tak ada jalan shortcut. Dan belajar pula dia ada disiplin dia. Ada disiplin pengajian dia. Sebagaimana kita nak pergi mana-mana ada track dia, ada jalan dia, ada map dia. Maka kita nak capai kepada takwa pun dia ada map dia. Dia ada map dia. Kalau tak faham, tak boleh. Kan? Saya terbaca sehari dua hari ni, ada masyarakat kita ni yang dia salah faham tentang sunnah puasa 6. Dia kata depa ni pun sebenarnya ada satu grup depa lah. Depa ni ada puak depa juga. Puak ni bukan puak, dia macam-macam puak sebenarnya. Puak minta maaf saya sebutlah, puak yang salah faham tentang agama ni. Depa ni bukan orang, depa ni bukan mukallaf, depa ni orang macam kita kok. Kan? Masuk isyak. Berapa minit? Berapa minit? Depa ni macam kita tak? Pakai jubah, pakai serban, semayang, puasa, sama macam kita. Tapi kita raya hari Rabu, dia tak raya hari Rabu. Dia raya hari Khamis. Sebab dia kata dia kena puasa sebulan. Depa kata depa kena puasa sebulan. Kita raya hari Rabu 29 hari puasa. Ya. Tapi bagi depa tak. Sebab apa? Macam-macam. Tak nampak, kena nampak anak bulan kena dengan mata kasar. Jadi depa pun puasa lagi hari Rabu. Ni puak depa. Kemudian ada puak lain pula. Puak lain kata kami berpegang dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan puasa 6 ni makruh. Kita mungkin terkejut sebab kita dah puasa 6 lama dah. Tuan-tuan puasa 6 mungkin sebelum saya lahir lagi. Mungkin tuan-tuan dah 40 tahun puasa 6. Saya baru beranak 30 tahun. Maknanya lama lah. Tapi dia salah faham tentang pendapat Imam Malik tu. Dia tak baca habis. Dia baca sekat-sekat. Kitab Muwatta Imam Malik tu berbelah jilid. Dia baca sebaris ya. Dia baca sebaris. Baca sebaris pun bukan baca kitab asal, baca terjemahan bahasa Melayu. Jadi dia tak faham. Jadi nak faham tu kena baca bagi habis. Kemudian kita faham tu kan tak faham juga. Kita kena baca pula fatwa-fatwa ulama mazhab Maliki tadi. Baru kita tahu apa maksud sebenar fatwa Imam Maliki. Jadi saya pun terbacalah. Antaranya daripada Imam Dusuki yang disebut dalam hasyiah dia. Maksud Imam Malik yang kata puasa 6 ni makruh sekiranya bersyarat yang jadi makruh ni. Syaratnya siapa-siapa yang puasa 6 menganggap bahawa itu sebahagian daripada puasa Ramadan. Jadi siapa yang puasa 6 ni kerana dia beranggapan puasa Ramadan dia tak sempurna kecuali dengan puasa 6, maka puasa 6 tu jadi makruh kerana dia menganggap itu salah sebenarnya. Ada juga yang menganggap bahawa dengan berpuasa 6 tadi ni, puasa ini adalah puasa yang bersambung dengan puasa Ramadan. Jadi orang yang puasa 6 dengan anggapan yang macam tu barulah jadi makruh. Tapi kalau orang yang puasa 6 ni tidak menganggap keadaan itu, tak ada masalah. Dia puasa 6 kerana Nabi kata siapa puasa 6 dapat pahala setahun. Tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak buat, kita nak faham benda-benda macam ni? Tak ada cara lain, memang kita kena belajar. Dan belajar ni memang kena ikut disiplin dia. Kena sabar, kena selai demi selai baca, kena bertanya, kena berbincang, kena berguru, kena talaki, kena ikut proses dia. Dia tidak semudah kita buka YouTube 5 minit,
Kemudian kita faham macam tu ya. Kan? Baca hadis Nabi yang Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan, berayalah kamu dengan melihat anak bulan. Jadi dia faham hadis itu secara literal. Hadis tu kata nak raya kena tengok anak bulan. Jadi dia faham tengok tu dengan mata kasar. Jadi selagi mana tak nampak dengan mata kasar, selagi tu tak raya. Dia faham macam tu. Yang pok-pok ni tuan, depa ni generasi anak kita, generasi cucu kita, generasi muda-muda hari ni. Kan? Yang tidak hadir ke majlis-majlis ilmu di Masjid Surah, tapi depa hadir majlis-majlis ilmu di TikTok. Depa join majlis ilmu di IG, di FB Live, di YouTube Live. Depa konsisten menghadiri majlis-majlis ilmu di alam maya ni. Depa hadir. Kalau kena bayar yuran pun depa sanggup. Hak mai Surah Nujayah ni free ya. Depa kata free ni tak ada cabaran. Depa nak yang bayar ya, baru mencabar. Tu dia bayar. Saya jumpa macam-macam orang kan. Dan kita kesian. Sekiranya depa ni baca Quran pun tak reti, tapi duk pandai-pandai dah bab mazhab. Kan? Makrif ni sukun pun tak tahu. Kan? Mak iwak pun tak tahu. Tu belum tanya mak lazim kalimi musaqqa lagi. Tapi duk pandai-pandai dah bab ni. Maka inilah yang kita nak sebut. Kita nak selamat diri kita daripada melampau dengan duniawi ni, mestilah dengan ilmu. Ilmu tu pula ilmu yang bermanfaat. Nak azan? Azan? Nak azan boleh? Belum masuk lagi? Okey. Sikit lagi lah. Baik. Ni ayat yang terakhir kita lah. Kita sentuh 3 ayat je malam ni. Kemudian nanti kita bincang lah kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Aslian, sambung lagi. Orang yang beriman, dia kena yakin dengan hidup hari kiamat. Inilah yang orang kata akidah kita ni. Kita kena yakin bahawa kehidupan kita yang sebenar ni kehidupan selepas mati. Ya, kita hidup sekarang ni. Tapi hidup kita ni hidup yang sementara. Ya. Hidup yang sementara. Adapun hidup yang sebenar nanti hidup pada hari kiamat. Itu hidup yang sebenar. Sebab apa itu hidup yang sebenar? Hidup tu tak mati-mati dah tuan. Itu hidup yang sebenar. Hidup hak lah ni mati dah. Cuma macam-macam sebab matilah. Nanti kita sambung. Luan azan insya-Allah, wallahu alam.
إنك لا تخلف إنك لا تخلف الميعاد يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم المسلمات yang dirahmati Allah. Saya sambung sikit lagi. Jadi kehidupan kita yang sebenar ini ialah kehidupan di akhirat. Sebab itu dia kata inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a ni merujuk kepada kita balik dan kita tak kembali. Balik ke tempat asal kita dan balik kepada kehidupan yang selama-lamanya. Itu hak sebenar. Yang kita duk hidup hari ni, waktu ini ni, mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Hidup tu hidup untuk kita beramal, hidup untuk kita cari bekalan, hidup untuk kita buat kerja. Adapun hak kita nak hidup selepas ni hidup selama-lamanya. Dan hidup hak selepas ni nak guna bekalan, nak guna hasil yang kita hidup sementara ni. Kalau nak pi umrah 2 minggu, dia punya beg dia taruh mana? Hak nak balik tu, hak nak balik 2 minggu lagi balik, 10 hari lagi balik, ada hak pi seminggu balik. Tapi hak kita nak pi sana ni tak balik. Jadi kalau hak nak pi 2 minggu, pi haji 3 bulan, 2 bulan, bekalan dia macam mana? Itu baru 2 bulan. Bayangkan kita nak balik ke alam akhirat ni yang tak balik-balik lah orang kata. Macam mana bekalan dia? Bekalan dia bekalan yang luar biasa. Tak tahu nak habaq bekalan tu banyak mana, tapi kena banyak sungguh. Sebab hak ni nak pergi tidak pulang sama sekali lah. Duduk terus dan tak mati-mati. Kalau kata dikurniakan dia nikmat pun dia hidup selama-lamanya. Kalau ditimpa dengan azab pun dia hidup selama-lamanya. Hak nikmat tu alhamdulillah. Takut hak azab tu kan? Sebab itu cara dia mesti dengan cara kita mengaji, dengan cara kita belajar. Alhamdulillah baru 6 Syawal kuliah suruh kita buat majlis ilmu dah. Tempat-tempat ni beritahu kat saya, ustaz, minta maaf lah, masjid kita bulan Syawal ni cuti pasal raya. Orang raya 1 Syawal, depa raya sebulan. Tak apalah. Raya kita raya lah kan. Dalam masa yang sama jangan tinggal majlis ilmu. Tempat kita tak ada majlis ilmu, kita pilih cari tempat lain. Kita hadir kerana kita nak mengikat diri kita ni dengan ilmu, kerana itu bekalan. Kita nak hidup selama-lamanya di hari akhirat ni. Ni tak balik ni ni cerita dia tak balik. Kemudian penutup dia, maka membalas ia akan orang kafir dengan barang yang mustahaknya. Ni cerita dia Allah nak balas. Allah nak membalas orang kafir ni dengan azab yang setimpal. Mustahak ni maksudnya yang berhak, yang setimpal, yang selayaknya atas dia. Kenapa Allah cerita orang kafir? Allah tak cerita orang beriman. Kerana teguran Allah ni kepada orang yang kufur. Kalla innal insana la yatgha. Allah cerita tentang orang yang kufur, orang yang melampau, orang yang hanyut dengan dunia ni, maka nanti di akhirat nanti tunggulah dia. Tunggulah dia di akhirat nanti, Allah akan membalas dengan barang yang mustahaknya, dengan azab yang setimpal. Orang kafir dekat sini kita dah sebut dah di awal dia, bukan orang kafir yang duk sembah bahala, bukan orang kafir yang namanya Kristian, Yahudi, Nasrani, Hindu, apa benda tu, bukan. Orang kafir dekat sini termasuklah orang Islam. Yang kafir dekat sini bukan kafir pada akidah, kafir pada nikmat tu. Ini cerita bukan kafir pada akidah, kafir pada nikmat. Kafir ni dia ada dua. Al-kufru bil aqidah, al-kufru bin ni'mah. Al-kufru bil akidah tu kita maklumlah, yang agama-agama selain daripada Islam tu. Yang ni al-kufru bin ni'mah. Dengan harta dia melampau, dengan anak pinak dia melampau, dengan rumah dia melampau, dengan kenderaan dia melampau.
Tiba-tiba dengan kebajikan dia buat sikit-sikit je. Sepatutnya kalau dia berlebih pada hak dunia, hak akhirat pun dia kena berlebih. Tapi dia berlebih pada hal-hal keduniaan saja. Yang akhirat dia tak berlebih. Bukan hanya sederhana, bahkan dia buat bila dia sempat saja. Yang ni yang kita tak mau. Kita tak mau kita jadi orang yang rugi. Sebelum kita rugi di alam barzakh, kita rugi pada saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut tu pun rugi dah. Saat sakaratul maut tu pun dah minta excuse dah. Minta panjang umur, minta sikit masa lagi. Kan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Bagi masa sikit lagi nak sedekah, nak semayang, nak puasa. Jangan kata rugi di pada mahsyar. Jangan kata rugi dalam alam barzakh. Saat sakaratul maut tu pun dia tahu dah dia orang-orang yang rugi. Kan? Wal iazubillah. Kita doa mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah dan Allah bagi kita kebaikan dalam amalan kita. Allah bagi kita kekuatan untuk kita beramal supaya kita bersungguh-sungguh mengejar akhirat kita. Sementara dunia ni cukuplah kita cari sekadar-kadar untuk kita nak hidup, untuk kita nak makan, untuk kita nak minum, untuk keperluan-keperluan yang sederhana. Jangan sampai kita berlebih-lebih, kan? Sehingga kita kurang pula pada hal-hal akhirat. Jadi kesimpulan dia malam ni, 3 ayat ni adalah teguran Allah Ta'ala kepada kita semua, daripada khususnya kepada orang musyrikin dan umumnya kepada orang-orang yang terlibat, orang-orang yang hanyut dengan harta yang melampau, dengan dunia yang melampau, sehingga dia merasakan harta dia itu sudah cukup untuk menyelamatkan dia di dunia. Tetapi tidak, Allah kata di akhirat. Dunia mungkin cukup untuk dia makan, dunia mungkin cukup untuk dia nak hidup senang lenang, tapi Allah kata akhirat tak cukup. Kerana akhirat nilai tukaran dia bukan dengan harta benda. Nilai tukaran akhirat ni dengan amalan, dengan kebajikan, dengan amalan soleh. Di dunia ni pun tak sama nilai tukar dia. Kita duduk di Malaysia pakai ringgit, kita pi umrah, kita pi haji pakai duit lain lah. Tu baru di dunia. Apatah lagi di akhirat sana, sudah pastilah tukaran dia tak sama. Kan? Hak kita masuk dalam tabung tadi tu, di akhirat esok dia tak jadi duit, dia jadi pahala. Hak kita masuk dalam tabung tadi tu, hak itulah simpanan kita yang sebenar. Hak duduk dalam poket kita ni belum tentu. Saat lagi buh minyak kereta habis. Saat lagi kereta pancit habis, pi bengkel habis. Saat lagi demam pi klinik habis. Hak tu belum pasti jadi milik kita. Tapi yang tuan-tuan masuk dalam tabung tadi, itu confirm dah jadi milik kita. Kan? Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, insya-Allah. Jadi sekadar turun untuk malam ni. Akan datang kita sambung pula ayat yang ke-9 lah. Malam ni kita baca ayat 6, 7 dan 8. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi ayat-ayat yang seterusnya daripada surah Al-Alaq. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya apa? Ada hadis yang kita sebut, ada hadis yang Nabi sebut tentang celaka atas 3 golongan manusia ni. Celaka atas 3 golongan manusia ni. Salah satunya celaka kepada man adraka Ramadan fa kharaja minhu wa lam yughfar lah. Orang yang berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tiba-tiba berakhirnya Ramadan itu sedangkan dia tidak mendapat keampunan. Baik, soalan dia, celaka ni sampai bila? Sampai Syawal saja ke? Masuk Zulkaidah dia tak celaka dah ke? Ataupun celaka sampai bila? Ulama kata dia celaka sampailah masuk Ramadan akan datang. Kalaulah dia insaf, dia bertaubat, dia kembali pada Allah Ta'ala pada Ramadan akan datang, maka dia kembali mendapat keampunan Allah Ta'ala.
Dan ada juga ulama kata, kalaulah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas kerugian, di atas apa yang dia terlepas pada bulan Ramadan tu, Allah mengampun dosa dia. Kerana sifat pengampun Allah Ta'ala ni bukan hanya pada bulan Ramadan. Allah menjadi Tuhan yang Maha Pengampun sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Kan? Jadi itulah pandangan-pandangan dia. Cuma kita bimbang celaka di bulan Ramadan ni sudah cukup berat lah. Kerana bulan Ramadan ni sepatutnya kita mendapat fadilat, tapi dapat pula celaka. Wala yazubillah. Ada lagi nak tanya? Yang kita bincang dalam ayat ni, kalau ada apa tak jelas nak tanya. Bulan Syawal ni menjadi adat kita, adat orang Melayu lah. Adat orang Malaysia kita ni, dia buat rumah terbuka. Adat ini tak berlaku dalam adat orang Arab. Tapi orang Arab pun adat dia pelik juga. Dia marah kita raya sebulan tak ikut sunnah. Dia kata dia pun tak ikut sunnah juga. Hari raya pergi pantai, hari raya pergi zoo. Nabi tak pergi zoo hari raya, kan? Dia zarah binatang. Jadi dia pun tak ikut sunnah juga. Dan kita pun akui, kita raya selama sebulan pun tak ikut sunnah juga. Tetapi adakah salah? Tak salah. Kerana adat itu al-adah muhakkamah, adat yang tidak bercanggah dengan syarak, maka adat itu dibenarkan. Maka tak ada masalah lah. Kita nak buat jamuan raya, open house, rumah terbuka, majlis Aidilfitri, apa-apa nama lah, yang maksud dia makan-makan. Macam mana kita nak jadikan adat tadi ni sebagai ibadat? Kita nak jadikan dia sebagai ibadat. Maka kita buatlah adat tadi itu mengikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Antaranya, bila kita buat jamuan ni, kita niatlah nak sedekah, kita niatlah nak beri orang makan, kita niatlah nak menyambung ukhuwah, silaturahim. Ukhuwah dengan silaturahim ni dua benda beza. Kalau kita nak mendekatkan hubungan kekeluargaan, itu nama dia silaturahim. Kalau kita nak mendekatkan hubungan bukan kekeluargaan, itu nama dia ukhuwah. Contoh dia nak panggil abang dia main rumah dia, itu nama dia silaturahim. Tapi kalau dia nak panggil kawan masjid surau dia, itu nama dia ukhuwah. Ini semua sunnah. Yang pertama. Yang kedua, bila kita buat jamuan ni, kita utamakan ahli keluarga, utamakan orang yang susah, orang yang fakir, orang-orang yang memerlukan. Yang ketiga, ringkas ya. Yang ketiga, buat makanan ni, jamuan ni, biarlah sederhana, jangan sampai membazir. Tak ada masalah pun kalau kita buat sedikit ataupun buat tu mengikut jumlah yang kita jemput saja. Tak ada masalah, kan? Kita jemput 50 orang, kita masak ke ataupun kita book ke, catering ke, apa ke, untuk 50 orang. Atau kalau nak lebih sikit, lebih lah. Jangan jemput 50 orang, buat sampai nak 200 orang makan. Akhirnya makanan tu masuk tong sampah. Tu membazir. Tak cukup membazir bulan Ramadan, dia bawa pula amalan membazir tu di bulan Syawal. Jadi ini bukan amalan Islam, dan pembaziran ini amalan syaitan, bukan amalan orang Islam. Tu amalan syaitan. Kemudian bila sebut tadi, kita nak puasa 6, orang duk panggil makan hari-hari. Bila masa nak puasa? Kan? Bila masa nak puasa? Jadi kita hadir ni bukan wajib kita makan. Tak wajib kita makan. Hatta walimatul urus pun, kita pergi rumah dia, tak wajib kita makan. Yang wajibnya kita hadir. Wajib kita hadir. Dan kalaulah kita yang tuan rumah, dan kita ni belajar ilmu, mai kuliah-kuliah agama, kita buatlah makan tu waktu malam ke,
ataupun pada hari-hari kebiasaan orang tak puasa. Contoh hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad ni, kita maklum, itu saya kata adat, bukan ibadat ni, adat. Menjadi adat kebiasaan kita, hujung minggu tu orang beraya. Itu adat kebiasaan kita. Hari Jumaat pun jadi singkat sebab sembahyang Jumaat apa semua kan. Hari Sabtu, hari Ahad orang cuti. Jadi mungkin kita tangguh sat puasa hari tu sebab kita nak meraihkan jemputan-jemputan sahabat-sahabat kita. Itu kalau kita tuan rumah. Jangan kita tuan rumah, kita dah belajar dah bab ni, tapi kita pula duk kalut dengan benda-benda yang ada pilihan. Jamuan raya ni, tak raya pun boleh buat jamuan. Dan bulan Zulkaidah esok pun orang buat jamuan lagi, tak percaya tengok lah. Tiap-tiap tahun kan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah kan. Jamuan tu bulan Zulkaidah, tapi dia kata jamuan Aidilfitri. Masa tu buatlah nak buat kan. Bulan Syawal ni kita carilah masa sikit, tak lama pun 6 hari. Kalau tak boleh straight, selang-seli pun tak apa kan. Selang-seli pun tak apa. Buat sehari, buat 2 hari, seminggu, Senin, Khamis pun tak apa. Yang penting kita siapkan hari kan. Kerana hadis Nabi kata summa atba'ahu sittan min Syawal tu sunnahnya puasa terus. Tapi Imam Nawawi sebut dibolehkan untuk berpuasa pada mana-mana hari selagi mana dalam bulan Syawal. Ada orang dia nak ambil sunnah yang sempurna ni 2 Syawal dia start puasa. Tapi bila kita padankan ataupun kita tengok pula dengan adat kita, raya kedua ni anak menantu cucu banyak lagi kat rumah kan. Jadi kita dah nak puasa, sedangkan puasa tu boleh lagi pada hari-hari lain dalam bulan Syawal. Anak menantu ni balik pada hari tu ya. Jadi dekat sinilah kita perlu tahu satu lagi kaedah dalam hukum ni, dia panggil fiqh aulawiyah. Yang mana kena utamakan, yang mana kena utamakan, yang mana kena kemudiankan. Tetapi semuanya kita buat semua, cuma mana dulu saja. Bukan kata kita duk raih jamuan raya sampai tak puasa 6, bukan. Kita puasa 6, dalam masa yang sama jamuan raya pun kita hadir. Macam tu. Jadi itulah maksud kata kita nak buat jamuan, kita nak buat majlis-majlis kesyukuran janganlah sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah yang sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya puasa 6. Kita duk sibuk dengan jamuan raya sampai tak sempat puasa 6. Yang tu satu kerugian lah kan. Walaupun dia sunat, tapi yang tu sunnah kan. Wallahu a'lam. Itulah. Adab kita sambut tetamu ni, yang kita duk buat dalam masyarakat kita ni, budak-budak lah contohnya. Dia datang rumah kita, kami nak duit raya, kami tak mau makan. Dia sebut macam tu. Dia direct lah, budak-budak kan dia direct kan. Bagus ya. Bagus budak-budak ni dia direct. Kita tanya, masuklah makan kuih. Tak apalah, dah lewat dah ni. Habis dah lewat, nak main buat apa? Dia kata nak duit raya je. Tak apa, kita bagilah. Budak-budak ni dia tak termasuklah dalam perbahasan hukum ni. Budak-budak ni dia tak tepi. Tapi kita kata orang tua, orang dewasa, orang mukallaf yang ada hukum hakam macam kita lah kan? Yang ada hukum hakam, yang kita kena belajar. Kalau kita tuan rumah, bila tetamu datang rumah kita, kita wajib meraihkan dia. Nabi kata tetamu ni dia bawa rezeki. Rezeki ni bukan dia bawa nasi impit, bukan. Bukan dia bawa lemang, bukan rezeki tu. Rezeki dekat sini maksudnya barakah. Rumah kita tu berkat. Rumah kita itu diberkati oleh Allah Ta'ala daripada musibah, daripada kecelakaan. Itu maksud dia. Jadi kita wajib meraihkan tetamu.
walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji kurma. Itu Nabi kata, tapi kita tak bagi kurma lah. Kita bagi apa? Kita bagi lemang ke, kita bagi baulu ke, kita bagi semprit ke, kita bagi air kopi ke, apa saja. Itu maknanya raikan mereka walaupun dengan sedikit makanan. Bukanlah menjadi amalan Islam ni, orang datang rumah kita, kita tutup pintu. Selagi mana dia datang itu pada waktu-waktu yang diharuskan ziarah. Ada 3 waktu yang diharamkan. Salasatul awqat haramallah biziarah. Ada 3 waktu ni kita tak boleh ziarah orang, haram. Yang pertama ni kita dah sebut dah itu. Ulang lagi. Yang pertama, jangan pergi rumah orang sebelum subuh. Sebelum subuh ni macam mana? Baru ni pun ada orang tanya saya. Dia jam balik kampung pukul 4 pagi, jam lagi. Tak boleh balik lagi. Kemudian dia nampak, ni ada member ni kat sini. Dia pun bagi signal, masuk kiri, sampai depan rumah member, telefon pukul 4 pagi. Tu ziarah tu sebelum subuh. Ziarah apa sebelum subuh? Jadi macam tu. Yang kedua, jangan pergi orang waktu tengah hari. Tengah hari ini kalau kita faham pukul 12, pukul 1, tu waktu tengah hari. Waktu tu orang nak rehat, orang nak tidur, orang nak mandi, orang nak buat benda-benda peribadi dia. Dia nak tidur, dia nak terlentang, dia nak bongkang ikut suka dia lah waktu tu. Dan yang ketiga, jangan pergi orang lepas isyak. Sebab lepas isyak ni orang nak tidur. Kecuali ada pengecualian. Pengecualian dia sekiranya tuan rumah tu suruh pi. Tuan rumah suruh pi. Tuan rumah suruh pi tak apa lah. Lepas isyak ni nak jemput semua hak ada dalam surau ni, pi makan lemang rumah dia. Kita pi lah. Kan, dia jemput tak apa. Bukan kita pi tu dengan sebab kita nak ziarah. Jadi kalau tetamu datang selain daripada waktu-waktu ni, kita tuan rumah wajib meraihkan dia. Meraihkan dia. Dan tetamu pula kita dah sebut lah itu. Dalam kuliah bab puasa kita pun ni kita dah sebut panjang lah. Kan, tetamu ni pula dia ada adab-adab dia. Kita dah sebut dah adab-adab tu, nak ulang balik panjang kan. Pergi rumah orang sekejap je, jangan lama-lama, makan apa yang ada, dan duduk di ruang tamu, jangan minta benda yang tak ada, dan sebagainya lah. Kerana kita pergi ziarah ni, kita nak hubung silaturahim ataupun kita nak berukhuwah. Kita bukan nak pergi isi perut. Tak disebut di dalam kitab-kitab. Kita pergi rumah orang, kita pergi ziarah, kita pergi kenduri, kita pergi jamuan, kita wajib makan. Tak disebut macam tu. Yang diwajibkan ini kita meraihkan. Kita meraihkan. Jadi kita meraihkan itulah yang diwajibkan. Adapun kita nak makan, kita nak kena duduk lama-lama, nak kena bersembang macam dengan apa, tu tak perlu. Kan? Jadi jangan membebankan tuan rumah bila kita bertamu rumah orang. Kan? Kadang-kadang ada tetamu yang jenis anak ramai. Ramai ni. Anak sampai 10 orang. Pergi rumah raya naik lori, naik bas, naik van. Pergi rumah orang raya. Jadi kalau kita ni tetamu anak ramai, seeloknya, sebaiknya kita makan siap-siap kat rumah. Kita makan siap-siap kat rumah. Bukan pergi rumah orang tu nak isi perut. Kita makan siap-siap. Tibailah kepala kambing pun tak apa kat rumah. Makan siap-siap. Jadi bila pergi rumah orang nanti ni, kita makan ala kadar saja. Makanan yang ada di rumah tuan rumah ni bukan untuk kita ya. Ni dia pergi sampai berbelah orang keluarga dia, tibai habis, cerah meja. Tetamu hak nak main sekali lagi, jadi beban pula tuan rumah nak kena pergi cari gula, nak kena pergi cari minyak balik, nak kena pergi cari beras balik. Sebab apa ni puak-puak Palestin main? Kan malu kat orang Palestin ni. Depa bersahur ambil rumput rebus buat sup rumput kan. Kita duk tibai apa lagi? Baru bagi diskaun 80%, pakat pergi melahap macam dengan apa lah. Kan? Lemah iman kita. Kita pergi ziarah orang, jangan duk niat nak makan.
Makan siap-siap kat rumah. Kalau malas masak, singgah mamak. Kedai banyak, kedai makan banyak, singgah makan lu. Kan? Saya itu amalan saya. Saya nak pergi rumah, saya suruh dia makan. Sekejap lagi, bukanlah kita tak makan. Kita makan lah. Tapi makan tu bukan sehari tak makan. Bukan macam tu. Makan tu sekadar saja. Jadi ada lebihan makanan tuan rumah tu untuk tetamu lain pula. Itu maksud dia, itu adab kita bertamu rumah orang. Wallahu'alam. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati majlis kita pada malam ni. Dan insya-Allah ada kesempatan kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, insya-Allah silap saya minta ampun, minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah faqihna fi din wa alimna al-Qur'anil karim wal hadis an-nabawi syarif al-ulum as-sami'at al-'azimah wa inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyi siddiqin syuhada was salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah. Qabbalallahu minna wa minkum.